Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Yunus. Dan saya Sadia. Pada malam ini kami ingin berkongsi 5 perbezaan emas 999 dan 916. Kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu dalam simpanan emas bagi mencapai matlamat masa depan yang lebih baik, demi masa depan yang lebih baik, dan membina dana persaraan dan dana pendidikan untuk anak-anak. Untuk meneruskan sesi malam ini, Saadiah akan berkongsi ilmu emas dengan anda semua. Silakan. Assalamualaikum. Selamat malam. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita pada malam ini berkenaan dengan FB Live Yunus dan Sadia. Sebelum kita mulakan sesi pada malam ini, saya mohon rakan-rakan semua untuk share FB Live ini di personal Facebook anda, di Facebook page dan juga Facebook group. Okey, kita sharekan ramai-ramai supaya lebih ramai orang tahu, lebih ramai orang mendapat maklumat berkenaan dengan ilmu emas ini. Okey, sharekan dengan ramai-ramai supaya kita dapat membina lebih banyak komuniti yang positif mengenai dengan ilmu emas. Okey, baiklah. Pada malam ini saya sangat berbesar hati untuk berkongsi dengan sahabat semua 5 perbezaan antara emas 999 dan emas 916. Sepanjang kami membimbing orang ramai dalam membina simpanan emas, kami sering ditanya dengan soalan iaitu apa beza emas 99 dan 916. Ada kalanya orang nampak macam emas ni sama je semuanya. Okey, sebenarnya terdapat banyak perbezaan dalam emas 916 dan juga emas 999. Jadi untuk perbezaan itu saya klusterkan dalam 5 kategori. Jadi ianya akan membantu untuk sahabat semua memahami dengan lebih baik berkenaan dengan emas tersebut. Jadi sebelum nak beli emas, kita kena tahu apakah emas yang paling sesuai dengan kita, dan juga ini dapat juga membimbing sahabat untuk memastikan bahawa kita membeli emas dengan betul dan tepat dan tidak tertipu. Apakah fungsi dan matlamat dalam kita menyimpan emas tersebut. Okey, baiklah. Jadi sekarang ini saya kongsikan faktor pertama perbezaan tersebut. Okey, sebentar ya, saya tukarkan skrin. Okey, tajuk kita 5 perbezaan emas 999 dan 916. Apakah perbezaannya? Okey, yang pertama adalah ketulinan. Tulen ke tidak? Original ke tidak? Apakah kandungan emas tersebut? Betul ke tak emas ni? Jadi yang perkara paling pertama adalah berkenaan dengan ketulinan. Okey, untuk ketulinan ini, kalau kita dengar emas 999, iaitu ianya mempunyai peratusan 99.9% emas. Jadi, maksudnya ianya mempunyai hampir 100% emas tulen. Ianya juga dikenali sebagai 24K dan lebih dikenali sebagai emas first class. Okey, kalau kita nak beli emas, ini kita emas first class. Macam mana contoh emas first class ni? Contohnya macam ni. Okey, ini adalah contoh untuk emas first class, emas 99. Manakala emas 916 membawa maksud bahawa peratusan emasnya adalah 91.9%
dan ianya juga dikenali sebagai 22K. Jadi kalau katakanlah anda pergi membeli emas di mana-mana di dalam negara ataupun di luar negara, kalau katakanlah di kedai emas tu dia tak faham bila anda sebut 916, jadi 916 dia tak faham, just sebut je 22K ataupun 24K, dia akan faham. Ini adalah standard yang international orang gunakan ya. Jadi untuk emas 916 ini, ianya juga dikenali sebagai emas third class. Okey, apa yang bezanya lagi antara ketulinan emas tersebut, iaitu emas 999 ianya adalah emas tulen yang tidak mempunyai sebarang campuran lain. Jadi ianya memang mempunyai ketulinan yang sangat tinggi. Berbanding dengan emas 916, ianya terdapat campuran besi ataupun logam-logam lain bagi memastikan emas tersebut lebih kuat. Jadi dia punya peratusan adalah lebih kurang 8.4% logam lain. Jadi sebab tu 916 dia mempunyai 91.6% emas dan terdapat campuran iaitu 8.4% logam ataupun benda asing lain. Sama ada besi ataupun logam-logam yang lain lah. Jadi, berdasarkan kepada ini, kita juga akan nampak bahawa emas 999 dan emas 916 mempunyai peratusan yang berbeza. Jadi, bagaimana nak lihat peratusan tersebut? Jadi, kalau ikutkan, kalau dia dalam bentuk gold bar macam ni, sahabat boleh lihat dengan jelas di bahagian sertifikatnya, di bahagian sijilnya akan dinyatakan berapa peratusannya tersebut. Okey, boleh nampak ya. Dan pada emas tersebut juga akan tertera, boleh nampak tak? Akan tertera dia punya 999 tersebut. Okey, dia akan cetak juga kat situ. Okey, itu untuk emas 999. Manakala untuk emas 916, macam mana kita nak semak? Kalau di barang kemas, cuba lihat, dia akan ada cetakan 916, hurufnya kecil sahaja ataupun 22K. Jadi kalau beli barang kemas, pastikan dia ada ditempa ya nombor tersebut. Dan kalau dibeli barang kemas juga akan diberikan resit. Jadi di resit tersebut selalunya pekedai ataupun orang yang menjual emas akan meletakkan ketulinan emas tersebut. Jadi ini untuk memastikan kita sebagai pelanggan mendapat emas yang betul dengan harga yang betul. Okey, jadi sekarang ini saya suka untuk berkongsi dengan anda faktor kedua, perbezaan antara emas 999 dan emas 916. Okey, baiklah, saya share skrin saya. Sebentar ya. Okey, nampak tak? Okey, sekarang ni untuk faktor kedua iaitu sifat fizikal dan bentuk. Okey, emas 99 dan emas 916 dia punya sifat dia adalah berbeza. Okey, untuk emas 916 ini ianya sangat-sangat lembut. Okey, bila dia lembut, dia kerana ianya mempunyai komposisi emas yang sangat tinggi. Jadi emas ni dia punya sifatnya sangat lembut. Jadi macam wanita lah. Sifat emas ni sangat lemah lembut. Jadi emas juga adalah lembut. Jadi macam mana kalau dia nak keras, sebab tu emas 916 ianya mempunyai campuran seperti logam lain seperti besi ataupun nikel ataupun perak. Jadi ianya akan menjadi lebih keras. Jadi ianya akan lebih kuat berbanding dengan emas 999. Jadi kalau tengok barang kemas yang saya pakai ni, contoh dengan gold bar,
Maksudnya akan lebih lembut adalah emas 999. Manakala kalau emas 916 ianya adalah lebih keras. Okey, dan untuk memiliki emas 916 ni dia selalunya dalam bentuk barang kemas. Manakala untuk 999 bentuk yang selalu ada adalah dalam bentuk gold bar ataupun dalam bentuk shilling dan dinar. Okey, saya nak share ya. Saya nak kongsikan pengalaman saya. Untuk emas 99 ni, 999 ada tak dalam bentuk barang kemas? Ada ke dalam bentuk barang kemas? Sahabat tahu tak ada ke tak dalam bentuk barang kemas ni? Okey, saya nak kongsikan saya punya pengalaman peribadi. Saya pernah beli barang kemas di Thailand. Masa tu saya berada di Bangkok. Saya pergi ke kedai barang kemas di Bangkok. Dan di situ kebanyakan barang kemasnya adalah dijual dalam bentuk grade quality 999. Jadi saya pun macam tertarik lah nak membeli seutas gelang tangan, bukan gelang tangan, rantai tangan lebih kurang macam ni. Rantai tangannya, emasnya adalah emas 999. Nak tahu tak apa jadi? Nak tahu tak? Sekarang ni saya dah tak ada dah rantai tangan tu. Kerana bila pakai je putus. Bila sapu sampah je terlanggar sikit tu putus. Dia memang sangat lembut. Mungkin saya ni terlalu kasar lah pakai. Jadi bila saya angkat kotak, macam dia punya rantai tangan tu tergesek sikit pada kotak tersebut, terus patah, terus putus. Jadi saya pun macam tak best pula ya kalau dapat barang kemas 99 ni. Dia memang cepat sangat patah dah putus. Itu pengalaman peribadi saya. Tapi kalau sahabat memang pernah beli 999 barang kemas dan ianya berkualiti lebih baik daripada saya, itu adalah nasib yang lebih baik. Lepas saya dah pakai barang kemas tu 999 tu, saya rasa macam tak syok je, macam tak best je. Asyik pakai, asyik putus. Pakai sampai 3 kali putus. Kali ketiga nasib baik, setiap kali putus saya nampak barang kemas tersebut. Jadi apa yang saya buat? Saya telah tukarkan kepada emas 916. Okey, yang bila pakai emas 916 ni dia lebih kuat lagi. Tapi bukan nak katakan emas 916 ni kuat sangat ya. Kalau emas 916 ni pun kalau kita tak jaga betul-betul, emas 916 ni pun dia boleh kemek, dia boleh tercalar juga ya. Tapi dia tak adalah dia lebih kuat lah banding dengan emas 999. Jadi kalau pakai barang kemas 916, jangan ingat macam boleh lasak-lasak sangat dan takkan boleh kemek, takkan boleh putus apa semua. Masih lagi ada potensi, tetapi ianya adalah lebih keras berbanding dengan emas 999. Okey, itu untuk pengalaman peribadi saya berkenaan dengan barang kemas 999 dan 916. Okey. Sekarang ni saya suka untuk berkongsi dengan sahabat pula berkenaan dengan faktor ketiga, apakah perbezaan antara emas 999 dan emas 916. Okey, apa ya? Mari saya tukarkan slide. Okey, nampak ya sekarang ni untuk perbezaan ketiga iaitu kilauan emasnya. Wow, apakah bezanya kilauan emas bagi emas 999 dan emas 916? Okey, sebenarnya kalau kita perhatikan emas 99 dia adalah lebih bersinar. Jadi daripada jauh boleh nampak bersinar-sinarnya. Kenapa nampak bersinar ya? Kerana emas 99 ini dia mempunyai komposisi emas yang sangat tinggi. Jadi apabila komposisi emasnya tinggi, maka kilauannya akan lebih lagi. Jadi seperti yang saya ceritakan sebelum ini, emas 999 ni dia jarang dalam bentuk barang kemas. Jadi apabila dia jarang bentuk dalam barang kemas, sahabat macam jarang sikit pegang. Kalau tengok ya, emas 99 yang saya ada kat tangan saya ni, dia dah dalam bentuk seal. Jadi tak boleh nak pegang pun emasnya. Tapi kalau nak ikutkan, ada juga barang gold bar
yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat pengeluar emas, yang emas 99-nya boleh dipegang. Dan kalau sahabat boleh pegang emas tersebut, memang dapat rasa ya, dia emas dia macam lembut sedikit. Kalau tengok yang emas yang lembut sedikit tu, dan dia boleh senang tercalar, dia boleh senang kemik. Jadi sebab tu kalau yang dalam bentuk seal ni, dia tak adalah macam mudah untuk tercalar ataupun kemik. Tapi kalau dia dah dalam bentuk yang boleh dipegang, ianya sangat mudah untuk calar ataupun kemik. Jadi kena pegang dengan hati-hati. Dan kerana itu juga, dia apabila dia jarang dipegang terus pada emas tersebut, dia macam ni, jadi ianya kurang mendapat pendedahan kepada kotoran. Kalau kita pegang ada kotor-kotor, ada daki-daki ke, tak sental tangan tu bersih-bersih, lepas makan basuh-basuh tangan macam tu, lepas tu pegang emas, apa jadi? Nanti dapat pudar lah emas tersebut. Jadi itu adalah contoh untuk emas 999. Manakala emas 916 ni pula, kalau anda sahabat lihat emas 916, kalau baru beli tu, wow, bersinarnya emas 916 yang baru kita beli. Memang nampak cantik. Tapi bila dah lama-lama pakai, jadi apa yang jadi? Makin lama macam cepat pudar pula emasnya. Kenapa ya? Kerana ketulinan emasnya adalah rendah. Jadi pada masa yang sama, jadi bila kita dah pakai barang kemas ya, selalunya barang kemas ni dipakai kat tangan. Kalau macam yang wanita, dia pergi basuh baju, basuh pinggan, menyapu, basuh bilik air, pegang Clorox lah apa, terdedah dengan bahan kimia. Bila mandi tu dekat dalam bilik air, shampoo rambut, barang kemas semua ada di badan. Lepas tu kalau mandi pun pegang ada sabun, macam-macam sabun, ada sabun buku, ada sabun liquid. You pun press lah sabun yang liquid tu pada tangan untuk nak buat sabun, nak buat buih, nak mandi, nak basuh apa semua tu. Jadi ini menyebabkan pendedahan kepada bahan kimia. Jadi sebab itu barang kemas 916 milik anda senang untuk pudar. Tapi bukannya ianya bermaksud bila dah pudar tu dia punya ketulinan dia berubah. Tak. Dia sebenarnya dia hanya pudar kerana daki ataupun bahan kimia tersebut tertinggal pada barang kemas yang anda pakai. Jadi bila dah ada daki, dah tertinggal dekat dalam barang kemas tu, anda pula tak bersihkan betul-betul, jadi kuranglah nampak kilauannya. Tapi walau bagaimanapun, jika dihantar ke kedai untuk dicuci, ianya akan bersinar semula. Dan kalau kita tengok kan, ada banyak cara macam mana nak cuci barang kemas. Ada cara tradisional, ada cara yang lebih mudah untuk kita buat. Kalau amalkan selalu, barang kemas milik anda akan bersinar-sinar seterusnya. Jadi sebab tu kalau pakai barang kemas ni kena ada ilmu. Kalau tak pakai je, dah kurang bersinar, rasa macam tak best pula kan. Padahal bukannya ketulinannya rendah, tetapi kena cuci dengan cara yang betul. Okey, saya lihat komen Puan Miza. Saya cuci pakai tisu basah, berkilat balik. Try cuci, daki hilang. Ya, betul. Ada macam-macam cara nak cuci barang kemas ni. Ada yang gunakan teh, ada gunakan serbuk pencuci pinggan, ada yang gunakan tisu basah, ada macam-macam cara. Mungkin satu hari nanti saya akan buat cara yang paling berkesan untuk mencuci barang kemas anda. Okey, jadi sekarang ni saya mahu berkongsi dengan sahabat untuk faktor keempat pula. Okey, apakah faktor keempat perbezaan antara emas 999 dan emas 916? Okey, sebentar ya. Okey, sebentar. Okey, sekarang ni adalah faktor keempat, iaitu spread. Dan kalau kadang-kadang orang ingat nilai susut. Jadi bila kata pasal spread ni maksudnya adalah terma yang lebih baik untuk kita nak memahami. Kalau emas 999, nilai spreadnya adalah lebih rendah ataupun lebih nipis lagi berbanding dengan emas 916 yang kadar spreadnya adalah lebih
tinggi. Jadi untuk nilai spread ini sebenarnya kalau emas 999, kalau dalam bentuk gold bar, dalam bentuk shilling, dalam bentuk dinar, ni dalam bentuk shilling ya, contoh ya. Dalam bentuk gold bar macam ni. Kalau dalam gold bar macam ni, sebenarnya nilai spreadnya adalah berbeza-beza mengikut bentuk dan beratnya sebenarnya. Beratnya. Jadi kalau beli barang emas daripada public gold, kita memang menyatakan dengan jelas nilai spread barang emas daripada keluaran public gold 6 ke 9%. Jadi kalau lebih berat emas tersebut, katakanlah emas yang sahabat ada dalam berat 100 gram atau 250 gram, nilai spreadnya akan lebih nipis kalau dibandingkan dengan nilai spread 1 gram dan juga nilai spread 10 gram. Jadi nilai spread untuk 10 gram adalah nipis, tetapi sebenarnya nilai spread yang ini pun nipis juga. Tetapi kalau dibandingkan dengan barang kemas, nilai spreadnya adalah lebih tinggi, iaitu boleh mencapai 25 hingga 30%. Ya ke 30%? Kalau sahabat tidak berhati-hati pergi ke kedai nak membeli emas, barang kemas yang baru, tidak ditanya dengan teliti, mungkin ada kedai emas yang ambil sehingga nilai spreadnya 35 hingga 45%. Jadi sebab itu kena hati-hati. Jadi sebab tu kita nak buat perkongsian ni supaya orang yang beli emas tahu bila nak jual semula, bila nak nilai spreadnya, berapakah nilai spread yang akan sepatutnya anggaran yang boleh didapati. Jadi kalau kita dah tahu nilai spread ni macam mana, apakah faktor seterusnya, iaitu bila kita dah tahu nilai spread, ini akan membantu untuk sahabat membina matlamat yang lebih fokus, yang lebih jelas, iaitu apabila nilai spread nipis, ianya sangat-sangat sesuai untuk pelaburan emas. Jadi kalau gold bar yang berat-berat tu, ianya sangat sesuai untuk pelaburan. Walau bagaimanapun, kalau untuk barang kemas, barang kemas ianya adalah emas 916, ianya lebih sesuai untuk perhiasan. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok kita punya mak-mak kita, nenek kita, moyang kita semuanya simpan juga barang kemas. Jadi barang kemas ni masih lagi sesuai untuk simpanan daripada duk membeli barang-barang yang kemudiannya tak tahan lama. Kalau dah ada satu telefon yang masih lagi berfungsi dengan baik, tiba-tiba nak ada sampai 2-3 telefon, itu keperluan kehendak. Daripada beli telefon banyak-banyak, baiklah beli emas. Itu adalah sebagai contoh. Jadi sebab tu, daripada kita membuat pembaziran, daripada membeli barang yang tidak mempunyai nilai dalam jangka masa panjang, kalau ianya hanya memenuhi kehendak, lebih baiklah kita beli barang kemas untuk berhias, dan pada masa yang sama ianya juga adalah simpanan dalam bentuk jangka masa panjang bagi wanita. Okey, sekarang ni saya teruskan pula kepada faktor yang terakhir. Apakah 5 perbezaan itu? Apakah yang nombor 5 bezanya? Okey, mari saya kongsikan. Yang ini yang paling best, iaitu harga. Harga emas 999 dan harga emas 916 tidaklah sama. Kalau sahabat lihat harga untuk beli emas pada hari ini yang paling terendah pada bulan Februari, iaitu RM253 per gram bagi akaun emas Gold Accumulation Program di Public Gold. 253 hari itu saya share dengan sahabat 255. Tapi hari ni semalam malam dia telah menjunam. Jadi harganya lebih cantik untuk nak beli, hanya RM253
ringgit sahaja. Ini untuk emas 999. Manakala untuk emas 916 harga per gramnya adalah RM232 dan untuk barang promosi di PG Jewel harganya hanyalah RM228. Jadi ada kalanya orang tanya dengan saya, kenapa saya tanya dekat kedai emas, emasnya murah je, tak ada sampai 200.5 pun. Kenapa Public Gold punya emas mahal je? Hati-hati. Adakah anda tanya pada emas grade yang sama sekarang ni? Sekarang ni kita bercakap dengan grade yang sama ke tidak? Kalau katakanlah tanya kat kedai luar, kata memang dapat 228 ke 230 ke, tapi kalau kat Public Gold jadi 200.5, itu maksudnya kita bercakap seperti bercakap angsa dan itik. Iaitu bukan benda yang sama. Angsa cakap is 200.5 untuk emas 999, tapi itik cakap untuk RM230 untuk emas 916. Okey, itu hanyalah sebagai perbandingan. Jadi apabila kita dah faham harga belian 999 adalah bila kita nak beli harganya lebih tinggi, dan bila kita beli harga emas 916 harganya lebih rendah daripada emas 999. Jadi kita juga kena faham bahawa bila kita beli emas 999 ni dia tak ada kos upah ya. Dia memang tak ada kos upah, tapi dia hanya ada gold premium, harga premium, kos premium. Tapi harga kos premium ni sangat-sangat rendah. Kalau kita bandingkan dengan harga untuk barang kemas dia ada kos upah. Ada juga kadang-kadang syarikat ataupun kedai emas yang menjual barang kemas 916 yang mengatakan tanpa kos upah, tapi hati-hati, kadang-kadang kos upah tu dah dimasukkan terus ke dalam harga emas tersebut. Jadi sebenarnya kos upah ni dia bergantung. Kalau di Public Gold di bawah PG Jewel, harga kos upahnya dinyatakan dengan nyata, iaitu lebih kurang 1 gram RM30. Jadi ianya adalah bergantung kepada berat gram emas tersebut ya. Dan seterusnya, bila kita dah tahu harga kita beli, kita dah tahu harga untuk kos upah, harga yang charge yang dikenakan, kita juga kena faham apabila kita nak pajak, apabila kita nak rahnokan emas kita, kita tahu bahawa kalau emas 999, kita akan mendapat harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga emas 916. Sama juga kalau anda dah ada emas 999 ataupun emas 916, kalau nak jual semula, sama ada nak jual balik kepada kedai ataupun syarikat yang sahabat beli, ataupun nak jual pada individu, ataupun nak jual pada kedai emas, harga untuk gold bar selalunya adalah lebih tinggi daripada emas 916. Jadi sebab tu kena ada ilmu tersebut supaya kita faham bila kita nak buat pilihan emas tersebut, kita tahu yang manakah yang paling sesuai dengan poket kita dan juga apakah matlamat kita. Okey, sekarang ini saya ingin recap balik 5 perbezaan emas 999 dan emas 916. Sebentar. Okey, boleh nampak tak? Okey, 5 perbezaan emas 999 dan emas 916. Pertamanya adalah daripada aspek ketulinan. Yang kedua daripada sifat fizikal dan bentuk, iaitu sama ada lembut ataupun tidak. Yang ketiga daripada segi kilauan emas tersebut. Keempat adalah spread bagi emas ini. Dan juga yang kelima adalah yang paling penting, iaitu harga emas tersebut. Jadi tanpa membuang masa, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan sahabat semua berkenaan dengan promosi di PG Jewel sempena Sinaran 3.0. Yang ini terdapat promosi untuk koleksi biskut dan pulut dengan harga RM228 per gram sahaja. Tempoh ini akan tamat pada bukan 9 hingga 15 ya, sehingga 22 hari bulan.
Jadi bagaimana cara nak buat belian di PG Jewel? Saya kongsikan caranya di sini, iaitu pergi ke PG Mall, masukkanlah login number iaitu PG code anda dan username password anda. Jika anda masih lagi belum mempunyai PG code dan juga belum lagi berdaftar sebagai pelanggan berdaftar di Public Gold, boleh hubungi introducer anda ataupun boleh menghubungi kami untuk mendapat bimbingan dalam pembelian emas dan barang kemas di bawah Public Gold. Dan selepas dah masuk tu, boleh buat pilihan ke PG Jewel, buatlah pilihan barang kemas, dan yang paling menarik, boleh buat belian dengan bayaran bulanan sehingga 6 bulan. Masukkan kod promosi SNRLUV dan anda akan mendapat diskaun tambahan sebanyak 1%. Selepas itu boleh proceed untuk buat check out untuk pembayaran dan kemudian print screenkan bank information yang nombor order tersebut dan kongsikan kepada kami ataupun staff PG Jewel Miss Pepper, dan invoice bagi 6 bulan akan dikeluarkan untuk anda. Jadi saya suka nak berkongsi dengan anda bahawa kalau sekarang ini terdapat promosi untuk menjadi dealer di Public Gold dengan menggunakan belian barang kemas PG Jewel yang berharga RM3,000 untuk pembelian sebagai normal dealer, dan manakala priority dealer sebanyak RM5,000, dan juga tambahan wildcard. Wildcard ni adalah 0.5 gram gold bar yang akan tertera nama anda sendiri. Jadi ianya menjadi limited edition, iaitu hanya sahabat sahaja yang ada gold bar tersebut dengan nama dan status dealership di Public Gold. Jadi apakah kelebihan menjadi dealer di Public Gold? Iaitu saya kongsikan 12 kelebihan menjadi dealer di Public Gold, iaitu pertama, mendapat insentif kepada pembelian sendiri. Kedua, mendapat insentif dengan pembukaan akaun baru apabila terdapat pelanggan baru yang di bawah bimbingan sahabat, dan setiap pembelian mereka anda akan mendapat komisen ataupun insentif berdasarkan dengan status dealership anda. Yang ketiga, iaitu insentif overriding, iaitu jika anda adalah seorang dealer dan di bawah anda ada juga lagi dealer, dan anda akan mendapat insentif tersebut. Keempat, insentif supervisory, dan kelima adalah insentif kumpulan. Yang ini lebih kepada apabila status anda menjadi master dealer dan anda akan mendapat kedua-dua insentif tersebut. Dan keenam, iaitu insentif pembelian aksesori di Public Gold, termasuklah kalau beli gold card folder, pelanggan-pelanggan anda membeli gold card folder di Public Gold, dan ini akan memberikan insentif direct kepada anda. Yang ketujuh, jika pelanggan anda ataupun anda sendiri menjual semula emas ke Public Gold, anda akan mendapat insentif terus kepada setiap penjualan semula ke Public Gold. Yang keempat, yang ini yang paling best ni, pelancongan ke luar negara apabila dealer mendapat mencapai target yang tertentu dan Public Gold membawa anda ke luar negara. Sekarang ni memang pandemik, tetapi apabila situasi dah kembali normal, jadi bolehlah bercuti ke luar negara dengan zero cost untuk anda. Semuanya akan ditanggung oleh Public Gold. Okey, yang ke-9 ada insentif kereta idaman. Yang ke-10 ada insentif banglo. Nak beli rumah pun dapat insentif juga. Macam mana nak dapat tu? Kenalah jadi dealer Public Gold, nanti dapatlah tahu macam mana maklumat yang lebih terperinci untuk mendapat insentif. Beli kereta, beli banglo pun dapat. Dan dua lagi insentif yang menarik, iaitu insentif Top Producer Award, iaitu setiap 3 bulan kalau maintain dapat Top Producer Award yang tertentu, anda akan dapat hadiah daripada Public Gold. Dan yang seterusnya, insentif Q bonus, iaitu apabila mendapat insentif lebih daripada 250,000 jualan setiap bulan selama 6 bulan ke atas, jadi boleh qualify untuk mendapat hadiah
yang berupa wang yang lebih banyak daripada public gold. Yang ini boleh mencapai sehingga RM12,000. Menarik tak? Kalau menarik, kalau nak jadi dealer di public gold, jom cepat-cepat hubungi kami ataupun hubungi introducer anda, upgrade status anda daripada pelanggan kepada dealer public gold. Okey, baiklah. Sekarang ni saya jemput Yunus untuk untuk join kita semula. Okey, ada apa-apa nak share? Tak ada lagi kot. Okey, itu saja daripada kami. Kalau anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat tambahan berkenaan dengan pembelian emas, barang kemas dan apa-apa saja di bawah public gold, boleh hubungi kami ataupun introducer anda pada bila-bila masa. Kami akan membimbing anda supaya anda mendapat servis yang baik daripada public gold. Okey, itu saja untuk malam ini. Saya Sadia. Saya Yunus. Mengucapkan selamat malam dan semoga kita berjumpa lagi 2 hari daripada sekarang. Jadi jangan lupa jumpa kami pada hari Sabtu jam 8 malam dengan topik yang lebih menarik. Okey, itu saja daripada kami. Bye. Assalamualaikum.